Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Tengok atas bukit mercu ipoh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kangsar. Bandar Diraja tempat lahir labu sayung. Isi air sejuk tahan sampai Gua Tempurung. Kalau rasa Sihat! Ya. Boleh ke kamu jadi goli? Oh, ketawa ke kita. Apa? Ya, perempuan macam saya ni tak boleh jadi goalkeeper ke apa? Hei, jangan harap nak gol tahu. Kamu jadi penjaga rumah sudahlah. Hei, okey, jom kita try. Mau? Oh, punya bergaya dia tahan bola. Tengok orang lah, bro. Hebat kan? Hebatnya. Rasanya kamu ni layak untuk jadi pemain bola sepak. Ni nampak ni. Stadium The Boss Goddess Perak bertaraf antarabangsa. Ui, dahsyat. Tapi kat sini, selain pada boleh main bola, boleh main apa lagi? Macam-macam ada. Ada velodrome, ada sepak takraw, ada badminton. Macam-macam permainan pun ada di sini. Sehingga kan Ipoh dikenali sebagai bandar sukan. Ui, hebat. Apa tak hebatnya? Kalau macam tu, ada tak ada stadium boleh main tenteng? InsyaAllah. Kami akan buat stadium juga, tak kira. Cantik. Galah panjang sekali. Ui, kalau macam tu saya tak boleh jadi ni, kena praktis tenteng ni. Itulah. Nanti dulu kita tengok-tengok dulu kawasan di Ipoh ni. Oh, boleh. Maulah Kenai Perak. mau. Kenai Perak. tengok atas bukit mercu ipoh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Ibu negeri Perak ialah Ipoh dan Ipoh pula terletak dalam daerah Kinta. Kinta adalah satu daripada semua 12 daerah yang ada di negeri Perak ni. Daerah ini bilangan penduduknya padat dan ia kawasan yang paling padat dalam negeri Perak. Sebut tentang Ipoh ni, di sinilah terletaknya Stadium Negeri Perak yang gah berdiri di tengah-tengah bandaraya ni. Tumpuan episod kali ini ialah Ipoh yang cukup lengkap dengan pelbagai kemudahan termasuk kemudahan semua jenis sukan bertaraf dunia. Yang lebih mengujakan, terdapat lebih 30 mural, jejak warisan atau dikenali sebagai Heritage Trail. Bangunan lama utama yang pernah dahulu berperanan besar di Ipoh juga masih berdiri gah. Anda boleh tengok bangunan Dewan Bandaraya Ipoh dan stesen kereta api lama Ipoh. Dah sampai ke Ipoh tu, wajiblah keluar ronda-ronda makan-makan. Orang Perak ni kan kaya dengan pelbagai jenis hidangan dan makanan. Daerah Kinta ada 13 buah bandar dan 6 mukim. Bandaraya Ipoh terletak di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta yang amat luas. Moh kita tengok kemodenan infrastruktur sukan di Bandaraya Ipoh. Kemudahan sukan di Bandaraya Ipoh dalam daerah Kinta moden dan lengkap selepas negeri Perak menjadi tuan rumah sukan Malaysia, SUKMA, 2 tahun lepas pada 2018. Pada masa itu, ia dianjurkan di 39 tempat di kesemua 12 daerah di Perak termasuk Ipoh. Di Ipoh sekarang, kemudahan yang ada sedia digunakan untuk menganjurkan semua jenis sukan bertaraf dunia. Sebab sebelum saya datang, ramai orang bercerita ni. Popek Syirah, kau kena pergi dekat Stadium Perak. Kenapa? Kau pijak rumput dia boleh tertidur. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan apa perancangan sebenarnya? Adakah nak dikomersialkan ataupun macam mana? Pertamanya memang kita sentiasa menyelenggara infrastruktur sukan kita. Dan yang seterusnya memang kita nak jadikan Ipoh ni sebagai satu bandar pelancongan sukan. Jadi kalau boleh kita nak menganjurkan sukan-sukan bertaraf antarabangsa di Bandaraya Ipoh ni. Datuk, apa yang dah diplan dalam peringkat orang kata kebangsaan dan antarabangsa? Okey, perkara pertamanya kita dah bangunkan semua infrastruktur sukan kita bertaraf antarabangsa. Contohnya kita ada selain pada bola ni, bertaraf antarabangsa ni dia bertingkat FIFA punya standard ni. Wow. Kita ada juga kolam renang juga peringkat dunia. Kita ada lapang sasar menembak peringkat Asia.
Betul. Ingat tu datang Ipoh, ingat sukan. Baik, kita nak kenal lagi negeri Perak ni betul? Kita nak berjalan lagi tak? Okey, moh kenal Perak. Program pembangunan bola sepak sudah tentunya mengikut resam pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah yang dilakukan sekarang melalui perancangan yang amat berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu untuk mencungkil bakat baru melalui program The Boss Goddess Calves Academy. Kru Moh Kenai Perak bertemu pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Perak Samsul Muhammad Saad bertanyakan beliau tentang program ini. Kita dalam proses untuk memulakan balik program akademi bola sepak di peringkat Perak secara keseluruhan lah. Okey, dan Datuk Seri Presiden baru bersetuju dengan satu program dengan kami namakan Boss Goddess Calves Academy di mana program ini melibatkan program akademi bawah umur 9 hingga 12 tahun. Harap-harap pasukan negeri Perak boleh menang banyak lagi trofi dalam saingan Liga Malaysia, khususnya Piala Malaysia itu nanti. Berlatih bola, belajar skill baru. Skill apa yang adik masukkan tu? Bawa bola, scissor, cara tendang kat dua kaki dengan dalam kaki. Adik nak jadi pemain bola sepak macam siapa? Macam Syarul Saad. Kenapa? Apanya hebatnya dia? Sebab dia seorang center back yang dapat jaga setiap enemy opponent. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. Memandangkan idea membangunkan anak muda seawal kanak-kanak dalam sukan bola sepak ialah idea Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, kami bertemu dengan beliau untuk melihat apakah harapan, perancangan dan cabaran dalam diri beliau dalam mentadbir negeri Perak ini. Paling bermakna untuk episod Daerah Kinta ini ialah kami berkunjung ke kediaman rasmi Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan beramah mesra dengan beliau. Jika kamu nak tahu, Jom Kenal Perak adalah inisiatif daripada beliau untuk memperkenalkan negeri Perak Darul Rizwan kepada seluruh Malaysia tentang keunikan negeri ini. Penerbit kami, Nik Suryani Megat Deraman bersama Datuk Seri Ahmad Faizal bercerita tentang negeri istimewa ini. Yang pertamanya saya ambil satu inisiatif untuk mengadakan satu program Moh Kenal Perak ni untuk orang ramai lebih mengenali negeri Perak. So far saya dapati ramai yang bila cakap tentang Perak, they were talking about certain places, contohnya Ipoh semata-mata. Dan bila bercakap tentang Ipoh, cuma bercakap tentang certain restoran yang popular dan sebagainya. Tetapi
ada begitu banyak lagi perkara yang ada di seluruh negeri Perak ni yang sebenarnya rekod dunia. Kalau korang semua nak tahu, Datuk Seri Ahmad Faizal ni sebenarnya seorang menteri besar yang sempoi dan sangat dekat dengan rakyat serta ramai yang nak sangat tahu bagaimana agaknya beliau boleh bawa diri sebagai seorang pemimpin. Wherever you are, whatever you do, jangan change. Kalau benda tu okey. Kalau yang kita tak boleh buat ni, jangan mencuri, jangan merompak, jangan buat benda yang bukan-bukan. Tapi kalau takat menyanyi ataupun be yourself ni, saya ni memang menyanyi ni satu cara saya nak release stres. Dan walaupun saya tak pandai menyanyi, tapi saya suka menyanyi. Beliau menyifatkan bahawa diri beliau merupakan seorang menteri besar yang paling beruntung di dalam dunia apabila menyebut tentang Sultan Perak, Sultan Dr. Nazrin Muizzuddin Shah. Saya sebenarnya menteri besar yang paling beruntung dalam dunia. Sebab saya mempunyai seorang sultan yang very hands-on. He's a working sultan. He will read all the ESCO papers. Sultan ambil berat tentang setiap tindakan dasar-dasar kerajaan negeri dan sebagainya. Baginda kerap menitahkan saya sendiri menghadap dan saya juga tak pernah lagi ditolak daripada untuk bila saya mohon perkenan untuk menghadap, untuk meminta nasihat dan sebagainya. Dan I'm blessed kerana saya sendiri bukan berpengajian tinggi, tapi saya ada seorang sultan yang boleh guide saya ke arah yang untuk kita bawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya percaya bukan saja saya sebagai menteri besar, semua ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, semua rakyat negeri Perak sebenarnya patut amat-amat berbangga kerana mempunyai seorang sultan yang bukan saja bijaksana tetapi mengambil tanggungjawab peranan sebagai seorang sultan tu dengan sebenar-benarnya. Aduh. Tak pernah buat dek orang. Bertentennya satu bandar raya Ipoh. Yelah, kat sini lah saya nak menunjukkan kelebihan saya. Ha? Oh ya pun, berjalan biasa sudahlah. Kan dah sakit. Betul lah ni. Tapi itulah, sakit-sakit pun puas hati oh. Tengok Perak ni memang cantik. Cantik kan? Itulah rasanya. Ini belum lagi. Nak bawa tempat makanan pula. Macam-macam kedai makan yang ada di Ipoh ni sedap-sedap pula tu. Ya tu. Ya. Dah kenapa tu? Pula. Ya Allah. Itu teruknya rupa. Lapar apa itu? Hui. Dia ni memang betul lah. Mau lah. Nak belanja makan ni. Serius lah? Iya. Belanja makan? Mau. Cantik. Jom. Amboi, sedapnya nampak. Jadi memang betul lah. Ramai orang cakap kalau sampai ke Ipoh, memang tak sah kalau tak kena nasi ganja. Nasi ganja Ipoh ni sangat unik tau kerana ia diuruskan oleh pemiliknya, seorang India Muslim, tetapi ia beroperasi di dalam kedai yang dimiliki oleh orang Cina, iaitu di dalam kedai kopi Yong Xuan. Yang paling orang susah lupa, aroma nasi putih dan kuah kari dia tu. Pemiliknya, Muhammad Nihmatullah Sheikh Mustafa berkata, kedai itu dah mula dibuka ketika Malaysia mencapai kemerdekaan iaitu pada tahun 1957 dari datuknya. Keluarga Chinese ni, kedai ni, Yang Xuan dan niaga nasi ganja. Sekali kita buka. Masa tu, tahulah, masa tu tak ramai sangat. 1-2 ayam ekor je. Sekarang dah maju sebab ada orang sokong yang macam Menteri Besar Perak, Peja dan pelancongan. Maka betul lah orang khabar kalau masak dengan ikhlas, penuh kasih sayang, memang akan kekal lama dan sedap. Macam kedai Diamond ni lah, dua bangsa bersatu sampai bila-bila boleh bertahan. Terbaru, satu pot makan yang menarik di Ipoh adalah di Medan Selera, The Hangout yang bercirikan hipster. Kepada kaum yang singgah ke Perak, mainlah ke sini. Kami ni hangout betul-betul sebelah gerbang malam. Bila lagi nak singgah, kami ada western sampai nasi Arab, sampai makanan Perak ada sendiri. Bila lagi nak singgah ya. Jadi mohlah kita nonton Moh Kenal Perak di TV3. Negeri Perak sebenarnya dimartabatkan sebagai negeri yang menerima pelancong domestik yang bermalam tertinggi di Malaysia. Wow. Nampak tak? Sebab tu alhamdulillah kalau tak silap saya angka dia 10.1 juta yang bermalam saja dan yang singgah seharian 10.9 juta orang.
pada tahun 2019. Sekarang ni tahun 2020 ni kita ada pandemik COVID-19 kata. Betul. Pelancong-pelancong semua bertakut datang kemari kan. Betul. Jadi apa plan Datuk? Kita telah menghasilkan satu strategi di mana kita mengadakan satu orang kata panduan garis amalan baik ya untuk penginapan dan juga operator produk pelancongan. Jadi bila kita adakan satu SOP ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris Perak Good Practice Guide, ini memberikan keyakinan kepada pelancong untuk datang ke negeri Perak kerana negeri Perak sememangnya orang kata mengutamakan bukan saja keselamatan tetapi garis panduan yang baik untuk kita mengelak ataupun mengurangkan risiko wabak COVID-19. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. Siapa tahu Taman Tasik SM Noh yang dulu amat popular, di situlah terletaknya Batu Gajah. Batu Gajah merupakan satu bandar daripada 13 buah yang ada dalam daerah Kinta dan letaknya hampir dengan Bandaraya Ipoh dan Tanjung Tualang. Seperti biasa, kalau ke Perak, masih pasal makan. Di sini lain pula menunya, tapi istimewanya sama sebab sedap. Jika kaki dah jejak ke sini, dalca di Batu Gajah mesti kena rasa. Menu ni asalnya ia dimasak sebagai juadah untuk para jemaah di Masjid Batu Gajah. Kami dapat lihat sendiri Pak Rashid dari Rashid Catering tunjukkan satu persatu cara memasak dalca yang dikenali ramai sebagai dalca masjid. Masa Pak Rashid kecil dulu, hampir setiap hari ketika bulan puasa, dia akan berbuka puasa di masjid untuk menikmati dalca ini. Makan pula dengan nasi minyak. Makanan ini kita cedok daripada mamak yang pada tahun 50-an dulu. Iaitu diorang ni, Indian Muslim ni, diorang berada di Batu Gajah ni di sekitar Masjid Batu Gajah. Jadi pada masa itu saya masih budak lagi lah. Jadi tiap bulan puasa, diorang akan mengadakan jamuan untuk berbuka puasa. Jamuannya terdiri daripada gulai seperti inilah, dalca dan nasi minyak. Itu saja. Jadi ini berlanjutan sehingga tahun 60-an. Tahun 60-an orang-orang kita Melayu telah mengambil alih daripada mamak-mamak ni kerana dia orang muda tak tahu ke mana pergi dia. Bukan sahaja menunjukkan cara memasak, Pak Rashid turut berkongsi resepi dan cara penyediaannya sekali kepada para penonton Moh Kenal Perak. Negeri Perak bukan sahaja banyak melahirkan tukang masak yang handai-handai. Dari negeri ini juga lahirnya banyak anak seni yang bagi inspirasi kepada semua. Sebagai contoh, kartunis Datuk Lat atau nama sebenarnya Datuk Muhammad Nur Khalid. Untuk pengikut setia komik Kampung Boy, di Batu Gajah inilah terletaknya rumah Lat, iaitu rumah sama dalam cerita kartun Kampung Boy yang banyak mengimbau sejarah bagaimana rupanya hidup pada zaman kanak-kanak dulu di kampung-kampung. Ini merupakan satu replika yang hampir 99% siap
Maksudnya ada lagi 1% lagi yang belum siap lah, dan untuk pelancaran akan dilaksanakan pada bulan hadapan. Selepas penat hampir separuh hari penggambaran di sekitar daerah Kinta, sedang dalam perjalanan ke lokasi seterusnya, kami berhenti sebentar di mercu sejarah yang ada di Batu Gajah, iaitu Kelly's Castle. Bangunan 3 tingkat yang cantik itu menyimpan 1001 sejarah, 1000 macam cerita dan segala macam misteri yang sudah pun diketahui di seluruh negara. Menyingkap sejarahnya, seorang hartawan Kelly Smith yang membuka estet getah di sekitar Batu Gajah membina sebuah bangunan yang besar dan cantik untuk dijadikan kediaman keluarganya. Bangunan itu diberi nama Kellas House yang mula dibina pada tahun 1910. Ia dibina lengkap dengan lift, iaitu yang pertama seumpamanya di negara ini pada masa itu. Tukang binanya dibawa dari Madras dan bangunan Kelly's Castle itu ada 14 bilik, sebuah cellar, tempat menyimpan wine dan terowong rahsia. Pelbagai kisah ada tentang bangunan ini, tapi ia merupakan titik singgah orang ramai dan pelancong yang berkunjung ke Perak. Rasa tak lengkap kalau tak menjejakkan kaki ke bangunan ini yang terletak di tepi sungai. Cerita sejarahnya yang dah tahu, rupa bangunan pun orang dah nampak, tapi cerita mistik yang dikatakan masih berlaku di dalam dan di persekitarannya ramai yang tak tahu. Di dalam dan sekitarnya, diceritakan ada 4 lokasi yang berlaku kejadian misteri yang masih tak dapat dirungkai misterinya sehingga ke hari ini. Semua memori dan kenangan dalam satu bangunan yang sudah tentu menyimpan 1001 macam cerita dan rahsia. Dari Batu Gajah, kami sampai di Mukim Tanjung Tualang pula. Di sini ada tersimpan sebuah khazanah besar sejarah tanah air dari segi kegiatan ekonomi. Umum sudah sebati bahawa negeri Perak amat sinonim dengan pengeluaran biji timah, yang mana negeri itu dikatakan tempat pengeluaran biji timah terbesar di dunia. Di Mukim Tanjung Tualang ini, di dalam sejarah Kinta tersimpan warisan kapal korek biji timah terakhir di Malaysia, iaitu kapal korek Tanjung Tualang 5 atau lebih dikenali dengan nama TT5. TT5 adalah nombor kapal korek yang ada di Tanjung Tualang. Angka 5 menandakan ia adalah kapal yang kelima ada di sana, yang pada suatu ketika dulu menjadi tempat terpenting pelombongan biji timah di Malaysia. Kami melawat kapal korek berkenaan yang masih tersegam kukuh kini menjadi kawasan tumpuan pelancong. Ada kapal korek lain di Malaysia pada masa dulu, tetapi kini hanya tinggal TT5 sahaja yang masih lengkap keadaannya. Keseluruhan kapal korek yang ada dalam Malaysia, kita ada 123 kapal korek, termasuk 19 yang tak beroperasi. 60% yang berada di Perak. So, Perak bukan negeri yang mempunyai kapal korek paling banyak sekali, tapi di Perak Tanjung Tualang merupakan industri pelombongan biji timah paling maju sekali. Tapi selepas kejatuhan harga biji timah pada tahun 80-an itu, kapal korek ni semua dismantle dan dijual. Puas berjalan menurut ke daerah Kinta dengan cerita, makanan dan sejarahnya, jom kita berkenalan pula dengan seorang hero yang amat menyayangi kebersihan Bandaraya Ipoh. Dek sebab itulah seorang wanita anak jati Perak, Nur Hazira Jalil atau Ira, menggerakkan Trash Hero Ipoh untuk memberi kesedaran dan pendedahan tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan persekitaran, khususnya di bandar-bandar besar. Misi utama mereka ialah cuba memberi kesedaran kepada orang ramai untuk cuba mengelakkan penggunaan plastik sekali guna kerana ia tidak mudah reput untuk jangka masa yang lama. Okey, selalunya setiap minggu sebab dia adalah open untuk public. So sometimes ada dalam 5 orang, kadang-kadang 10 orang dan kadang-kadang lebih 30 orang pun ada. Dia depends on pada tarikh yang kita buat. Katakan waktu itu adalah musim cuti sekolah. So banyak parents yang bawa anak-anak mereka untuk join aktiviti kita. Ada ciri unik apabila mereka mengutip sampah. Mereka akan buat audit sampah, sesuatu yang jarang-jarang orang buat. Kenapa ya? Sebabnya kita akan tahu di setiap kawasan tu apa masalah dia. Okey, contohnya di kawasan yang kita buat sekarang, KTM, isu dia bukan berkaitan dengan tak ada tong sampah. Mungkin sebab kesedaran tu belum 100% ada pada setiap rakyat Malaysia ni.
bukan calang-calang trash hero Ipoh. Mereka udah pun berdaftar dengan gerakan trash hero sedunia dan nama Malaysia pun udah dibawa oleh wanita muda ke peringkat antarabangsa supaya orang luar pun tahu orang di Perak amat menjaga kebersihan alam sekitar. Sha-la-la-la-la-la-la. Oh, seladang. Sha-la-la-la-la-la-la. Oh, seladang. Ceng, ceng, ceng. Semangat betul. Okey, korang semua jangan lupa untuk bersama saya lagi, Syiha Zikir. Dan saya Zul Huzaimi Marzuki. Dalam Moh Kena Perak. Sha-la-la-la-la-la-la. Oh, seladang. Muat kita saksikan video berikutnya untuk kita nak tahu ke mana pula kita nak pergi minggu depan. Moh Kena Perak. Tengok atas bukit mercu Ipoh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kangsor. Bandar Diraja tempat lahir labu sayung. Isi air sejuk tahan sampai Gua Tempurung. Kalau rasa hangat pijak, jom mandi di Lost World of Tambun. Yo! Tengok atas bukit mercu Ipoh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kangsor. Bandar Diraja tempat Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.